Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmuddin bin Mazlan, mewakili kumpulan saya yang terdiri daripada Dr. Siti Sarah binti Izham dan Dr. Musayyadah binti Ahmadun daripada Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS. Saya akan membentangkan hasil kertas kerja kami, Hotel Mesra Muslim sebagai produk pelancongan Islam, isu dan cabaran. Pembentangan kertas kerja ini adalah untuk memenuhi Zulfi 2022. Seterusnya, pengenalan. Menurut kajian Balkis Ibrahim, pelancongan adalah satu medium perkembangan Islam yang mempunyai kesan dan impak yang tersendiri. Ia dilaksanakan dengan pelbagai maksud, niat dan tujuan seperti ibadah, persaudaraan, perniagaan, dakwah dan pendidikan. Kesemua aspek ditentukan berdasarkan niat dan tujuan yang tidak melanggar syarak. Manakala menurut Syakiri pula, bahkan erti pelancongan Islam juga tidak hanya khusus dan jumut berbentuk motivasi agama semata-mata, tetapi merangkumi semua bentuk pelancongan selagi tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pelancongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maksudnya, katakanlah, berjalanlah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Surah Al-An'am ayat 11. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menggembara dan berjalan untuk melihat alam ini bagi melihat tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya, agar kita sentiasa mengingati dan mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abstrak kajian. Hotel Mesra Muslim atau dikenali juga sebagai Hotel Patuh Syariah merupakan produk pelancongan Islam yang mempunyai potensi besar untuk dibangunkan dan dipasarkan secara meluas di Malaysia. Selain daripada kesungguhan usaha untuk memartabatkan nilai-nilai Islam dalam bidang perhotelan, Hotel Mesra Muslim ini mampu menarik pelancong terutama dari negara Islam dan Arab untuk melancong ke negara Malaysia. Perkhidmatan hospitality Hotel Mesra Muslim merupakan konsep pengurusan perhotelan yang bercirikan Islamik dan patuh syariah. Namun begitu, sekalipun Hotel Mesra Muslim ini dilihat mampu menarik pelancong asing, tetapi jumlah hotel yang memilih konsep Mesra Muslim ini masih terlalu sedikit. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis isu dan cabaran Hotel Mesra Muslim sebagai produk pelancongan Islam. Seterusnya, metodologi kajian pula melalui pengumpulan data ke perpustakaan, iaitu dengan mengumpul dan menganalisis data dari sumber-sumber sekunder terhadap pelancongan Islam serta pelbagai artikel-artikel berkaitan yang diterbitkan untuk mendapatkan maklumat dan info-info penting berkaitan dengan isu dan cabaran terhadap Hotel Mesra Muslim sebagai produk pelancongan Islam. Seterusnya, isu dan cabaran. Yang pertama, ketiadaan piawaian khusus yang konkret seperti mana piawaian logo halal oleh JAKIM. Walaupun tiada konsep dan kriteria yang formal dan konkret bagi tujuan masuk ini, beberapa pengkaji seperti Henderson telah mencadangkan set ciri-ciri hotel syariah compliant, iaitu seperti tiada alkohol, menyediakan makanan yang halal sahaja, Al-Quran dan sejadah disediakan di setiap bilik, tandas tidak menghadap kiblat, doa-doa di dalam bilik, hiburan yang sesuai, staf perhotel adalah kebanyakannya Muslim, pakaian staf yang mematuhi syariat. Seterusnya, memisahkan segala kemudahan antara lelaki dan perempuan. Tidak sekadar itu, menyediakan aras khas untuk perempuan, kod etika pakaian pelanggan dan pembiayaan juga menurut Islam. Rentetan daripada isu ini, berbagai garis panduan serta penarafan telah dibina dan dicadangkan daripada pelbagai agensi untuk memenuhi maksud Hotel Mesra Muslim seperti: yang pertama, Rosenberg dan Chaufani; yang kedua, Henderson; yang ketiga, Crescent Rating; yang keempat, Salam Standard; yang kelima, Muslim Friendly Rating Hotel System MFRHS oleh Inhad; yang keenam, Muslim Friendly Accommodation Recognition MFA yang diperkenalkan oleh Islamic Tourism Centre ITC; dan yang terakhir, yang ketujuh, Piawaian Islam Piawaian Malaysia MS 2610 2015 oleh Sirin Malaysia. Meskipun begitu, piawaian dan sistem penarafan di atas masih belum mencukupi dan memerlukan penambahbaikan seperti mengambil contoh sistem pensijilan halal yang lengkap disertai manual, penguatkuasaan, audit, penalti dan sebagainya.
bagi menjamin kredibiliti pensijilan halal tersebut di mana diterima serta diiktiraf seluruh dunia. Ini menunjukkan bahawa untuk menepati dan mencapai maksud Muslim Friendly Hotel adalah dengan mencontohi sebagaimana pensijilan halal Malaysia juga. Yang kedua, kenaikan kos perkhidmatan rentetan kos pengubahsuaian hotel semasa kepada hotel mesra Muslim. Menurut pengkaji oleh Karya dan Fauzi, pengaplikasian suatu yang baru memerlukan kos dan ia melibatkan kos buruh dan akan menyerap ke hotel, sekaligus menimbulkan masalah dari segi pemaksimuman keuntungan syarikat. Maka tidak lain tidak bukan pasti memberi implikasi kepada caj perkhidmatan yang jelas ditanggung oleh pelanggan. Jelas, jika berlaku peningkatan kos, perkara ini tidak selari dengan ajaran agama kerana Islam memberati bab kebajikan pengguna, terutamanya bagi pelancong yang dalam niat musafir, di mana mesti dipermudahkan urusannya. Oleh itu, pengasuh hotel mesra Muslim serta kerjasama pihak kerajaan perlu memikirkan mekanisme yang terbaik dalam memenangi situasi ini di kedua-dua belah pihak antara penggubal dasar, pengusaha, penyedia dan juga pelanggan. Yang ketiga, kurangnya kefahaman dan kesedaran patuh syariah atau kepentingan hotel mesra Muslim kepada masyarakat dan pemain industri hospitality perhotelan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Hamzaimi dan pasukannya, dapatan kajian menunjukkan respon pengguna terhadap pengurusan hotel halal di Malaysia tidak begitu menyeluruh dan pengetahuan tentangnya juga kurang memuaskan. Kajiannya juga menunjukkan tahap persetujuan dan kefahaman yang sederhana di kalangan pengguna berkaitan bagaimana memahami sistem pengurusan Islam beroperasi dalam industri perhotelan. Jelaslah di sini bahawa kesedaran pengguna masih di tahap yang sederhana. Selain itu, di pihak industri ataupun pengusaha sektor pelancongan dan hotel juga masih di tahap kurang memuaskan kerana ada yang hanya menggunakan tagline mesra Muslim untuk keuntungan semata-mata dan ada juga sebahagian yang kurang faham secara keseluruhan berkenaan implementasi hotel mesra Muslim terhadap hotel konvensional ialah mematuhi keseluruhan aspek operasi hotel. Ia tidak terhad hanya pada makanan dan minuman sahaja semata-mata. Kesimpulan, pelancongan adalah sebahagian daripada tuntutan daripada agama Islam dengan pelbagai maksud dan tujuan. Pelancongan juga boleh dilaksanakan di mana saja destinasi dan tempat yang ingin dituju. Namun, yang membezakan antara pelancongan Islam dan konvensional adalah berdasarkan tujuan, kaedah dan maksud pelaksanaannya bagaimana. Selain itu, Islam menggalakkan aktiviti pelancongan di mana saja dengan syarat mengikut lunas undang-undang syariah Islam bermatlamatkan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya, adalah penting bagi Malaysia untuk mempunyai sistem pelaksanaan hotel mesra Muslim yang kukuh untuk menggalakkan lebih banyak pemain industri pelancongan dan pengusaha perhotelan untuk menerima pakai dan mengaplikasi konsep hotel mesra Muslim ini dalam mencapai matlamat pelancongan Islam. Pengaplikasian hotel mesra Muslim juga mempunyai banyak kelebihan dan akan memberi implikasi yang positif kepada pemain industri kerana permintaan untuk produk halal dan pelancongan Islam yang meningkat di dunia pada hari ini. Malaysia juga terbukti antara negara yang menjadi tumpuan dunia dalam sektor pelancongan Islam kerana memenuhi keperluan Muslim walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Tetapi, ia terbukti di sektor penyediaan makanan dan minuman halal yang diiktiraf di seluruh dunia pada hari ini. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga apa sahaja perkongsian daripada kami dapat memberi manfaat kepada para pendengar dan juga kepada masyarakat amnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.